Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Berdani. Bersama saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak. Rakyat Sarawak diseru agar mempertahankan keamanan dan keharmonian sedia ada sebagai khazanah negeri yang paling bernilai. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud berkata, wang dan kekayaan boleh diperolehi dengan mudah, namun bukan kedamaian dan keharmonian, kerana kedua-dua elemen tersebut hanya boleh diperoleh melalui penerimaan dan penghormatan antara satu sama lain. Tun Pehin Seri Abdul Taib turut memberitahu rakyat Sarawak amat bertuah kerana dapat meraihkan semua perayaan dengan meriah tanpa mengira bangsa dan agama. Ia sekaligus menjadikan negeri ini unik dan istimewa kerana setiap perayaan tersebut termasuk Hari Krismas disambut dengan kemeriahan oleh semua lapisan masyarakat dengan berlatar belakangkan persefahaman dan rasa hormat yang tinggi antara satu sama lain. Tun Pehin Seri Abdul Taib berkata demikian dalam satu kenyataan bersempena sambutan Hari Krismas. Tambahnya, ia merupakan intipati keamanan dan keharmonian di negeri ini yang perlu dipertahankan bersama. Kemeriahan dan kegembiraan sambutan perayaan Krismas di Sarawak perlu dikongsikan bersama oleh masyarakat berbelang kaum di Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping memaklumkan ia selari dengan semangat keterangkuman sosial yang ada di negeri ini. Langkah ini sekaligus menggambarkan semangat hormat menghormati antara masyarakat yang berbelang kaum dan agama. Through the spirit of our unity in diversity, people of different religious and racial backgrounds are also sharing in the fun and joy of Christmas as a manifestation of their deep respect for the beliefs, customs and tradition of their fellow Sarawakians. Untuk memastikan semangat perpaduan terus kukuh di negeri ini, kerajaan prihatin dengan keperluan masyarakat bukan Islam dengan menubuhkan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR. Ia ditubuhkan bukan hanya untuk menyalurkan dana kepada institusi keagamaan yang ada di Sarawak, malah sebagai platform untuk menyatupadukan dan memupuk persefahaman masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian dalam perutusan Hari Krismas 2023 dan Tahun Baharu 2024 di Kuching. Sementara itu, melangkah ke Tahun Baharu 2024, Premier mengajak rakyat bersama menyumbang kepada keharmonian dan kemajuan Sarawak dalam apa jua kapasiti dan peranan. Dengan peruntukan RM12.36 bilion dalam belanjawan 2024, beliau yakin ia dapat memperkembangkan lagi pendapatan keluaran dalam negara kasar daripada RM140 bilion tahun 2022 ke RM282 bilion menjelang 2030 menerusi Pelan Strategik Pasca COVID-19 PCDS 2030. Saya dan keluarga mengucapkan selamat Hari Krismas kepada saudara dan saudari yang merayakan Hari Krismas dan selamat Tahun Baru 2024 kepada semua rakyat Sarawak. Belanjawan Sarawak tahun 2024 merupakan hadiah Hari Krismas istimewa rakyat Sarawak kerana sekali lagi memberi tumpuan kepada pembangunan luar bandar dengan jumlah dana yang besar, iaitu sebanyak RM5.695 bilion. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas memberitahu daripada jumlah tersebut, RM550 juta untuk melaksanakan projek rakyat, RM420 juta untuk projek transformasi luar bandar dan RM200 juta untuk lembaga kemajuan wilayah dan RM260 juta untuk projek kecil luar bandar. In addition, a sum of ringgit Malaysia 799 million has been allocated to my Ministry of Infrastructure and Port Development. So we are going to have many more or better roads and bridges along the way. This will enhance our basic infrastructure and particularly rural connectivity and accessibility. This is a fabulous Christmas gift to the rural Sarawakian next year. On behalf of all, I would like to thank our Yang Amat Berhormat Premier for his inclusivity, generosity and his wisdom.
Dato' Ahmad Douglas Ugah berkata demikian dalam perutusan bersempena sambutan Christmas. Beliau turut berpesan agar semua rakyat Sarawak akan terus memupuk keharmonian, perpaduan dan persafahaman agama dan kaum yang sedia ada. Perkara ini tidak diambil mudah kerana sebarang isu yang menjejaskan perpaduan boleh menggagalkan rancangan dan pelaksanaan pembangunan kerajaan negeri. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam ucapannya bersempena sambutan Hari Christmas menyeru rakyat Sarawak agar tidak melupakan mereka yang kurang bernasib baik dalam kemeriahan menyambut perayaan ini. Beliau turut menyeru setiap lapisan masyarakat untuk meneruskan tradisi kunjung-mengunjung sempena hari perayaan ini ke arah mengukuhkan lagi prinsip-prinsip sedia ada. Saya juga berharap di tahun baru yang akan menjelang, kita akan terus kekal bersatu padu dan bekerjasama supaya Sarawak akan terus maju, aman dan makmur. Sementara itu, Dato' Ahmad Dato' Sim Kuhian pula menyeru rakyat Sarawak untuk terus kekal bersatu dan memainkan peranan yang proaktif untuk memastikan kerjaan seperti yang dirangka dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. We still need to fight for our Malaysia Agreement 1963, in particular our health autonomy, our education autonomy, 1/3 of the parliamentary seat for Sabah and Sarawak, as well as federal government taxations from Sarawak. Menurutnya, tahun depan merupakan tahun yang agak sibuk untuk Sarawak. Justru beliau menggesa rakyat untuk terus bekerjasama dan mengekalkan perpaduan yang sedia ada. Dengan kesempatan ini, saya Merrill Anak Junggat, Ketua Penolong Pengarah Seksyen Radio, ingin mengucapkan selamat Hari Christmas dan selamat Tahun Baru khusus kepada semua warga RTM. Puwi Roslinta Rat Perkhidmatan Nalun Bawang RTM Limbang mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua pendengar Limbang FM di manapun kita berada. Kami dari warga IPD Limbang mengucapkan selamat menyambut Christmas dan Tahun Baru. Kami dari SOP mengucapkan selamat Hari Christmas. Tempoh 8 tahun bagi kajian semula Persempadanan Negeri Sarawak akan berakhir tahun ini dan ia merupakan masa yang sesuai untuk Suruhanjaya Pilihan Raya mengkaji tuntutan 35% kerusi Parlimen bagi Sarawak dan Sabah. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali memberitahu ia penting dalam memastikan keseimbangan wakil dari Sarawak dan Sabah di dalam Parlimen dengan mengambil kira kedudukan semasa pembentukan Malaysia. Jelasnya bagi Sarawak, tuntutan tersebut akan memberikan tambahan lebih 10 kerusi lagi untuk melengkapkan peratusan tersebut. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam Majlis Penangguhan Karnival Sukan Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas di Kuching. Tuntutan tersebut katanya wajar bagi memastikan perwakilan di Parlimen selari dengan semangat dan tujuan asal penubuhan Malaysia dan MA 63. Polis menasihatkan orang ramai yang akan meninggalkan rumah bagi menyambut perayaan Hari Christmas di kampung halaman atau bercuti keluar daerah supaya mengisi borang pemakluman balik kampung yang boleh didapati di balai polis terdekat. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa berkata, pemakluman tersebut juga boleh dilakukan secara atas talian melalui aplikasi rasmi Volunteer Smartphone Patrol. Beliau turut menasihati orang ramai supaya merancang perjalanan serta membuat persiapan awal sebelum memulakan perjalanan. Mereka juga diingatkan supaya memandu secara berhemah dan sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya demi keselamatan semua. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media. Tambahnya, pihak polis akan menjalankan ops selamat selama seminggu sempena sambutan Hari Christmas yang bermula pada Jumaat lepas sehingga Khamis 28 Disember depan. Operasi tersebut adalah untuk memberi tumpuan kepada kelancaran lalu lintas, pencegahan kemalangan jalan raya serta mencegah sebarang kes jenayah, khasnya kes pecah rumah.
Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad, dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka.